Assalamualaikum guys, welcome back. Kalau sebelum ni, aku ada kongsi dengan korang isu berkenaan dengan bendera negara asing yang dikibarkan dekat satu upacara keagamaan yang berlangsung dekat Perak, yang mana aku difahamkan ada warga asing yang kibarkan bendera tersebut dekat perarakan ataupun dekat upacara keagamaan tersebut. Dan satu lagi masalah terbesar dekat event tu ialah warga asing tak sepatutnya join ataupun berhimpun juga dekat upacara keagamaan tu, which kalau ikutkan statement dari pihak berkuasa lah. Fast forward, rupanya cerita ni tak habis dekat situ aja, sebab aku difahamkan yang ada satu upacara keagamaan yang sama dilakukan pula dekat Johor, dan timbul juga isu yang sama dekat perhimpunan tu, yang mana ada individu-individu yang kibarkan bendera negara-negara lain, dan yang paling dapat perhatian ialah bendera negara China. Semuanya bermula bila kata adalah luahan ataupun pandangan dari netizen dekat social media yang utarakan pasal isu ni, yang mana dekat posting Facebook tu, individu ni tulis kibar bendera China turut berlaku di Johor Bahru. Korang tahu tak, rupanya perarakan yang kibar bendera China tu bukan saja berlaku di Teluk Intan, tapi turut berlaku dekat Johor Bahru. Kali ni yang rasmikan perarakan tu ialah Yang Berhormat Kek Chee Yi, Adun Air Keruh Melaka, Berangkap Timbalan Speaker Negeri Melaka. Kali ni siap gambar, video dan segala bukti. Dia dap nak nafi lagi. Apa lagi bangsa Johor kasih report sama ini orang. Menteri Johor harap tak jawab apa isu dia. Macam Menteri Besar Perak lah, buat malu orang Malaysia. So sebelum kita sembang lebih, aku just nak share dengan korang lah. Perarakan ataupun upacara keagamaan yang dibuat tu dikenali sebagai Guan Gong Festival, dan asasnya ini ialah satu perayaan untuk meraihkan seorang dewa yang dikenali sebagai Guan Yu. Dan Guan Yu ni pula ialah seorang general pada beribu tahun lepas yang memang sangat dikenali, sangat hebat, sangat power, dan dia bernaung dekat bawah seorang lagi maharaja kot, kalau tak silap aku, Liu Bei, kalau aku tak silap lah. So perayaan ni banyak disambut oleh penganut-penganut agama Taoism, dan adalah sikit penganut Buddha yang glorify Guan Yu ni, yang turut merayakan festival ataupun perayaan ni. Dan tarikh sambutan dia pula ikut lunaya. Sambutan ni memang banyak sangat diadakan dekat negara China, dan obviously memang ada penganut agama Taoism dekat Malaysia ni, dan diorang lah yang duk celebrate perayaan ni. So basically itulah apa dia Guan Gong Festival. Kita sebagai umat Islam, kita tahu sikit-sikit sudahlah, kita tak payah nak go through terlalu deep pasal benda ni. Dan pada penganut Taoism dan juga Buddha, kalau kata aku tersilap fakta, aku minta maaf awal-awal. Anyway, luahan dari individu ni dapatlah perhatian salah seorang wakil rakyat yang disebut dekat dalam konten ataupun dekat posting dia tu, iaitu Yang Berhormat Kek Chee Yi. So we have to be fair, kita kena adil. Makanya ini ialah penjelasan dari wakil rakyat tersebut. Hari ini ada pihak yang tag saya mengatakan bahawa saya menghadiri parakan Guan Gong di JB di mana bendera China dikibarkan. Betul, saya antara yang menghadiri parakan Guan Gong di Johor Bahru pada 20 hari bulan Oktober 2024. Nama penuh program itu ialah Pesta Kebudayaan Guan Gong Antarabangsa Malaysia. Namanya antarabangsa kerana ratusan delegasi dari luar negara menyertai parakan ini. Saya dimaklumkan oleh penganjur bahawa sesi-sesi barakan sepanjang tempoh pesta kebudayaan ini ada delegasi dari antara lain China, Vietnam, Thailand, Filipina, Hong Kong, Macau, Singapura, Indonesia dan lain-lain. Pada sesi barakan di JB di mana saya dijemput hadir, ada delegasi dari China, Vietnam dan Thailand yang kibarkan bendera negara masing-masing. Ia boleh nampak dalam post dan reel saya. Mungkin ada bendera negara lain tapi saya tak perasan. Bendera Malaysia pun ada, cuma gambar-gambar dalam post saya tidak menggambarkan sepenuhnya bilangan sebenar bendera Malaysia kerana saya tak terfikir ini akan jadi isu. Apa masalahnya kalau delegasi dari negara lain yang dijemput ke program kebudayaan ini kibarkan bendera mereka? Dan kenapa bendera Vietnam dan Thailand seperti mana yang terkandung dalam post saya tidak menjadi isu kepada mereka yang membangkitkan perkara ini? Malaysia adalah satu negara yang meraihkan kepelbagaian, dan kita seharusnya bangga apabila program kebudayaan kita turut disertai oleh delegasi-delegasi dari luar negara. Okay, sebenarnya YB memang tak ada masalah lah kalau kata kita kibarkan bendera daripada negara lain apa semua kan. Cumanya ini ialah satu perayaan, dan sebelum ni kita memang ada masalah ataupun kita ada isu sikit dekat Perak, yang mana dekat Perak memang perarakan upacara tu tak ada masalah, memang dapat permit. Cuma yang tak dapat permit ataupun tak dapat konsen, tak dapat kebenaran ialah warga asing tak dibenarkan untuk berhimpun dekat
perarakan tu. Jadinya kita cuma utarakan persoalan. Untuk aku utarakan persoalan. Adakah perhimpunan atau perarakan upacara tu dah pun dapat konsen dari pihak berkuasa, yang mana memang ada delegasi-delegasi dari warga negara lain yang datang ke Malaysia dan sambut bersama-sama. Kalau kata ada konsen, no problem lah, no issue. Kita risau kalau kata jadi macam mana dekat Perak tu lah, permit ada tapi diorang buat aktiviti yang melangkau permit tu. So kita bukanlah nak halang kibaran bendera-bendera macam ni, dan kalau kata mungkinlah kalau kata kita duk kibarkan bendera Korea, mungkin benda ni tak ada masalah. Sebab ramai peminat BTS dengan Blackpink. Tak, basically kita cuma nak benda ni semua dia ikut order, dia ikut apa yang diperuntukkan dekat dalam akta lah. Itu je yang kita nak. So sekarang ni pada aku apa yang tinggal ialah untuk kita dapatkan penjelasan dari pihak berkuasa berkenaan dengan permit, berkenaan dengan kebenaran untuk perarakan tu. Adakah delegasi-delegasi dari negara-negara luar ni dibenarkan untuk join juga event ataupun upacara tu. Kalau kata okey, kalau kata semuanya ada, no problem. Pada mereka yang sambut perayaan ni, minta maaf, jangan salah faham. Kita bukan nak menghalang dari perayaan-perayaan macam ni diraikan dekat Malaysia. Dekat agama Islam sendiri pun kita tak ada masalah. Kita benarkan untuk mana-mana penganut untuk merayakan agama diorang atau merayakan diorang punya upacara. Cuma kenalah jaga isu-isu sensitif. Nak pula macam sekarang ni kita ada sikit lah isu dengan negara China kan. So bila kata up benda-benda macam ni, kita rasa macam di-provoke lah. We love diversity but we want to do it with integrity. Kena ingat benda tu. Ya? Dan akhir kata pepantun, kuih saji, kuih kelapa. Adik makan seketul-seketul. Sambut raya tak apa, janji ikut cara betul. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Kalau kata korang nak belanja aku duit kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks tu. Tak mahal pun nak belanja aku kopi. Jangan risau, aku tak menunggang. Duit sumbangan korang tu akan dapat dekat aku 100%.